Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung, masih lagi kertas 2, tapi kita dah pergi kepada bahagian B. Okey, bahagian B, 3 soalan. Okey, 3 soalan, cuma kita tengok markah dekat sini. Okey, markah dekat sini dia bagi banyak kat sini. 3, 3, 6, 10. Setiap soalan 10. Nombor 9 pun sama, saya tengok tadi markah dia. Okey, dia ada 3, 6, 4, 10 markah. Yang ini saya akan ajar daripada basic. Untuk pelajar yang tingkatan 4, maksudnya dia akan boleh belajar juga bila kita ajar dia yang basic. Okey, yang pertama, Madam nak ajar cara nak buktikan pelajar ada 2 kaedah. Yang ini kita panggil left hand side. Left hand side, iaitu sebelah kiri. Yang ini kita panggil dia right hand side, belah kanan. Pelajar boleh pilih sama ada nak buat kiri menjadi kanan ataupun kanan menjadi kiri. Vice versa, boleh berlaku. Okay, kiri jadi kanan ataupun kanan jadi kiri. Dan biasanya orang memilih yang sukar kepada yang mudah. Okay, yang susah kepada yang mudah. So kat sini Madam nak cuba buat left hand side. Madam nak ubah dia biar dia jadi seperti right hand side. So Madam mula 1 tolak tangent kuasa 2x per dengan 1 tambah tangent kuasa 2x. Itu Madam mula dari kiri. Okay, mula dari kiri. Sekejap Madam check. Madam dah buka suara ke belum? Dah Okay. So yang pertama, bila kita dah siap tulis, kita kena belik senarai rumus. Sekarang Madam nak ganti tempat tangent kuasa 2x ni dan juga tangent kuasa 2x yang warna kuning ni. Jadi bila Madam belik rumus, Madam tengok ada rumus nombor 30. Okay, rumus nombor 30 dan situ adanya tangent kuasa 2A. Dia guna huruf A, rumus guna huruf A, tapi soalan tanya huruf X. Nanti kita boleh ubah lah. Jadi sekarang Madam jadikan yang kuning sebagai tajuk. 1 ni Madam pindah ke sini. Pindah ke sebelah kiri. So Madam akan dapat, tengok Madam akan dapat 1 tolak. 1 tolak. Tempat tangent kuasa 2 tu dah jadi secant, namanya secant. Kuasa 2A tolak dengan 1. Okey. Sebab yang ini bila Madam ubah, okay, bila ubah 1 pergi sana, 1 ni positif pergi sana, dia akan jadi secant kuasa 2A tolak 1. Itulah dia tangent kuasa 2A. Jadi tempat warna kuning tu Madam dah tukar jadi secant square A tolak 1. Cuma Madam nak ingatkan huruf yang digunakan kat sini bukan A tetapi huruf X. Per dengan Madam ganti yang bawah juga. Cuma tak perlu buat kurungan sebab yang ini tambah. So yang ini akan jadi secant square X tolak dengan 1. Okay, so kalau ada soalan terus tanya sebab yang ni tajuk Trigo, kita buat 1 soalan je malam ni supaya pelajar dapat faham macam mana cara nak buat. Okay, Madam buka kurungan yang atas. Bila buka kurungan, dia jadi 1 tolak secant kuasa 2x tambah 1. Sebab bila buka kurungan, tolak-tolak jadi tambah. Per dengan yang warna biru ni, 1 ni, tolak dengan 1 ni mati.
So yang bawah ni cuma tinggal second kuasa 2x. Okey. Yang ini memang kita kena bersabar sikit untuk pembuktian ni. Sama dengan 2, 1 tambah 1, 2. 2 tolak second kuasa 2x per dengan second kuasa 2x yang bawah. Okey, sampai situ kita rasa macam kita kena stop sekejap. Macam dia dah tepu. Okey, bila dia dah tepu, dia dah tepu. Kemudian yang kita nak show di sini sudut terberganda. Asalnya single dah jadi 2 kali ganda. Maka Madam kena beralih kepada rumus nombor 33. Madam dah ambil rumus ni, nombor 33. Okey, Madam nak guna yang itu nanti. Sebelum Madam guna rumus tu, Madam nak bagi dulu conclusion untuk pelajar-pelajar yang baru belajar dengan Madam tajuk trigo ni. Kalau kita ada second, kita tengok huruf yang ketiga ni, huruf K. Nama lain kepada second ialah 1 per dengan huruf K, cos. Kalau awak ada second, kalau awak ada chord, KOT chord, awak tengok huruf yang ketiga ni, huruf T, maksudnya nama lainnya ialah 1 per tangent. Itu dia. Okay, cara kita nak buat pertukaran. Jadi, sebelum Madam guna rumus nombor 33 ni, Madam kena adjust dahulu supaya tidak ada sebutan second. Sebab dalam rumus nombor 33, hanya ada tentang cos, sin sahaja. Okey, so sekarang saya buat perubahan. Saya buat perubahan. Okey, so yang ini dia menjadi 2 tolak. Saya buat perubahan second tu. Huruf ketiga dia K. Huruf ketiga dia K, maksudnya kat situ saya boleh ganti dengan cos kuasa 2x per dengan yang bawah pun sama. Huruf ketiganya adalah huruf K. Dia akan menjadi 1 per cos kuasa 2x. Boleh faham ke situ? Boleh faham ke? 2 yang kita tak nampak ni sebenarnya 2 per 1. 2 per 1. Jadi kita darab silang kaki meja. Mula-mula Madam darab ke sini. So dia jadi 2 cos kuasa 2x. Itu baru silang warna biru. Kemudian Madam silang warna kuning. Tolak dengan 1 dan kemudian cross warna purple. Jadi dia jadi per cos kuasa 2x. Nilai yang bawah ni, Madam nak mudahkan cerita, Madam buat bahagi 1 per cos kuasa 2x. Okey, dalam matematik, bahagi ni kita akan tukar jadi darab. So dia akan jadi 2 cos kuasa 2x tolak 1 per dengan cos kuasa 2x. Yang bahagi tadi jadi darab, maka yang bawah ni naik atas, yang atas ni turun bawah. Dia akan jadi cos kuasa 2x per dengan 1. Dan Madam boleh potong nilai ni. Okey, bila potong, nilai yang tertinggal ialah 2 cos kuasa 2x tolak 1. Barulah Madam rujuk rumus nombor 33. Madam akan seretkan rumus ni ke bawah. Untuk mudahkan cerita, kita seretkan rumus ni ke bawah. Sebab kita tak boleh duduk jauh rumus ni, nanti kita tak ada idea. Okey.
Sebab kita memang nak jawapan yang di hadapan ni, kita memang nak suruh dia dapat jawapannya cos 2A. So kita tengok mana satu yang sesuai dengan kita. So Meda dapati yang sesuai adalah yang warna biru. Sebab dia ada 3 baris. Yang atas, yang tengah, yang bawah. So yang berkenaan dengan kita tadi ialah yang warna biru. 2 cos kuasa 2x tolak 1. Jadi, Madam boleh simpulkan bahawa jalan kerja yang terakhirnya iaitu bersamaan dengan cos 2x. Yang ini dah jadi right hand side. Soalan kata tadi tunjukkan ke apa? Soalan kata buktikan. So, jawapan akhirnya ialah terbukti. Okey, Madam buka kepada soalan. Okey, Madam memilih buktikan daripada kiri menjadi kanan. Okey, Madam pilih daripada kiri menjadi kanan. Dan pelajar bebas sama ada dia nak buat kanan atau kiri atau kanan. Mengikut kreativiti masing-masing. Okey, ada soalan tak? Nak tanya di mana silakan. Sebab hari ni mungkin ada pertambahan pelajar. Ataupun yang di asrama mungkin dia akan study melalui video sahaja. Okey, Madam buka kepada soalan. Boleh Okey. So seterusnya, Madam nak buat soalan B. Madam nak lakarkan fungsi. Okey, Madam nak lakarkan fungsi. So yang ini Madam ambil input daripada Syukran daripada Sarawak. So sekarang tadi dah buktikan. So kita ada sekarang Y sama dengan cos. Licin pula tanya saya. Cos 2x. Di mana nilai x kita, nilai x kita bermula dari 0 sehingga 2 pi. Okey, so kita nak lukis graf, so kita tengok 0 hingga 2 pi ataupun 0 darjah sehingga 360 darjah. 2 pi itu adalah 360 darjah. Sekejap saya cuba tenangkan anak saya yang kedua ni. Okey, saya teruskan. Bermaksud semasa saya nak buat lukisan ni, kita boleh tenangkan diri kita dengan memilih jalan kerja yang kita suka. Kadang-kadang kalau kita penat dah menulis, kita boleh buat kotak lah. Okey, contohnya sekarang saya nak buat nilai X saya 0 darjah, 45 darjah, 90 darjah, 90 tambah dengan 45 gandaan 45. So dia akan jadi 135 darjah. Kemudian 180 darjah. 225. Kita boleh pilih supaya senang kita nak pergi graf. Lepas 225, 270. Lepas tu 315. Last kali 360. Madam ikut range dia kat sini. Julat dia 0 hingga 360 darjah. So sekarang Madam nak cari nilai Y pula. Y bersamaan dengan cos 2x. Okay, jangan risau dengan nilai tu banyaknya nak kira. Jangan risau yang itu. Kita ada kalkulator. Okay, kita setkan dalam kalkulator kita. Okay, kita setkan. Nilai Y kita adalah cos 2x. Bukan kita yang kira, kalkulator yang kira. Kemudian kita tekan button CALC. Macam tu. Ini jawapan saya buat matematik account saya tadi ni. Ini jawapan lama. Okay, lepas tu saya masukkan nombor kosong. Nombor saya yang warna putih ni. Sama dengan, baru dia masuk. So saya dapat jawapannya 1.
Okey, jawapannya 1. Tulis kat sini 1. Kemudian tekan lagi kalkulator, tekan calculate, kita suruh dia kira 45 pula. Okey, dapat kosong. Kita teruskan dengan laju, calculate, kita masukkan 90. So, kita dapat jawapannya negatif 1. Calculate lagi, kita masukkan dengan 135. So, kita dapat kosong. Okey, calculate lagi, kita masukkan 180. Kita dapat jawapannya 1. Sampai habis. Calculate, masukkan 225. Jawapan kita kosong. Calculate, masukkan jawapan kita 270. Negatif 1. Calculate, bukan kita kira, calculator yang kira. So, kita jangan risau. Kosong. Last sekali. Calculate 360. So, Madam dapat jawapannya 1. Okey, Madam buka peluang untuk yang nak bertanya tentang table ni. Kalau boleh, start dengan kosong. Okey, kita start dengan kosong. Bukan Madam yang tentukan nilai julat dia bagi tahu nak kosong. Okey, ikut soalan. Okey. Boleh Okey, kita teruskan. So sekarang ni Madam senanglah nak lukis. Okey, sebab kita tengok nombor yang ada paling tinggi pun 1. Paling rendah pun negatif 1. Mudah sikit. Okey, Madam buat graf dulu Sekejap, Madam buat paksi sekejap. Madam ambil masa buat ni sekejap. Sebab agak nak lukis ni dia agak tergelincir juga, dia licin. Tangan licin baru lepas makan. Okey, so dia punya skala 90 darjah kat sini. Katakan saya buat kat sini lah. So, saya start kat sini So, saya ada nombor negatif 1. Saya ada nombor kosong dengan 1. Okey. Kemudian skala saya tu saya ada nombor 45 darjah, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Saya tulis kat situ. 45 darjah, 90 darjah, 135 darjah, 180 darjah, 225 darjah, 270 darjah, 315 darjah, last kali 360 darjah. Kita buat semua. Okay, sebab kalau kita nak menghafal ni memang tak terhafal lah, banyak benda nak belajar. Lebih baik kita buat satu-satu, guna kalkulator, cepat dia dikira untuk kita. Yang pertama, nilai yang diberikan untuk kita, yang pertama, kalau kosong tadi, jawapannya 1 kat sini Semasa 45, kosong. Kemudian semasa 90, negatif 1. Semasa 135, kosong semula. 180, 1. 225, kosong. 270, negatif 1. 315, kosong. 360, 1. Jadi kita nak buat graf kita sekarang. Graf kita mula-mula dia turun. Okey, dia turun macam ni. Macam tu. Dia naik semula. Dia turun semula. Dia naik semula, stop sampai situ. Itu graf cos 2x. Okey, itu dia graf cos 2x. Jadi kalau kat sekolah tak belajar, Madam nak bagi tahu soalan ni kita tak payah konsep yang sangat dalam. Kita cuma kira guna kalkulator, kita buat graf sambung titik-titik je. Okay, kalau sebelum ni tak belajar di sekolah, Madam minta lah, you all study lah sikit tajuk ni sebab dia sangat mudah. Okay, sambung titik-titik je.
Kalau nak guna range 90, kalau you guna range 90, mungkin graph you nanti you susah nak agak. Boleh, tak ada masalah. Dia punya sinusoid, dia punya curve tu, kita panggil apa dekat ni, osiloskop. Kalau dekat hospital kita panggil osiloskop kan, yang dia bunyi tek 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 tu. Yang dia uji jantung tu kan. Dia terpulang. Kalau doktor tu nak tengok range yang besar, dia cuma tukar amplitude dengan dia punya lebar je. Dia tak ada masalah. Sebab soalan ni minta kita lukis, kan, sketch the graph. So, untuk memudahkan madam tahu dia ikut kat mana, madam buat 45. Kalau nak 90, saya rasa boleh juga. Untuk paksi X, dia macam ni. Kalau awak nak guna dalam sebutan pi, boleh. Tapi otak kita ni dia tak biasa dengan pi. Macam minda kita, kadang-kadang kita tulis pi, kita kadang-kadang tak faham benda tu adalah 180 darjah. Ini kan pula kalau madam tulis pi per 2. Okey? Kalau pi per 2, pelajar nak faham ni 90 darjah ni boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Lepas tu kalau macam kita nak guna kalkulator kan, nilai yang ini biasanya dalam degree kan? Nilai yang ini. So kalau saya tengok skema jawapan dia, skema jawapan dia, saya dah bercek dengan skema jawapan. Sekejap kita cari. Ala-ala kita study, kita tengok terus. Sebab kalau boleh saya tak nak bebankan pelajar dengan benda yang dia tak boleh tu. Nanti bila nilai tu dah berjaya dia buat, kalau pelajar nak buat macam ni pun boleh. Okey? Nak buat dekat 9, okey, dia buat macam tu. Kalau awak nak buat contohnya macam Syukran kata tadi 90. Kan? 90 mesti ada dalam ni, ada. Tapi untuk permulaan. Okay, untuk permulaan. Kalau saya terus buat kat situ pi, pelajar rasa dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima. Okay, once awak dah mahir lukis graf, okay, katakan graf dah siap, pelajar lepas tu kalau dia nak tukar, contohnya nak tukar, sebab di sekolah skema saya pemakaran saya tak pasti. Okay, kalau dia nak tukar contohnya 360. Dia tahu 360 tu adalah 2 pi. Kalau dia nak tukar kemudian tu lebih senanglah berbanding dia nak fikir dalam keadaan pi per 3, pi per 2, 5 pi per 3. Jadi benda tu tak ada dalam minda. Okey. Contohnya lepas siap. Lepas siap kita faham 180. 180 tu adalah pi. Katakan kita tak nak tahu tentang 135. Kita tak nak tahu. Dan kita tahu 90 tu separuh daripada 180 dan kita nak otak kat sini. Okey, ni kita faham. Kita kata ini adalah separuh daripada pi. Beres? Tak ada masalah. Kita boleh padam yang lain. 225 kita tak familiar. Beres? Kita padam. Tapi kita faham 270 tu adalah berapa pi? Kan? Tak boleh kan? Otak kita tak boleh. Kita terpaksa buat 270, nak convert pula jadi pi, terpaksa kita guna kalkulator. Nak mematikan 270, okey? Maksudnya kat bawah ni kena 180, di atas ni adalah pi. Kita terpaksa buat begitu sehingga kita akan kira 270 per 180. Salah. Per 180. Kita dapat 3 per 2. Barulah kita tukar yang ini, 270 yang kita faham ni, kepada 3 per 2 pi. Mana tadi? Di sini. 3 per 2 pi. Settle juga akhirnya. Cuma untuk memujuk diri kita,
Okay, untuk memujuk diri kita mula-mula, Madam harap you guna sudut dulu. Okay, you guna sudut sebab kita nak menguji kos apa. Biar kos itu dalam keadaan sudut. At the end, tukar. Yang penting, jawapan awak mesti ada nombor kosong ni dan mesti berakhir dengan 2 pi. Itu. Kalau nak tukar, tukar kemudian. Cadangan Madam. Sebab tajuk ni ada setengah sekolah tak ajar. Jadi Madam nak suruh pelajar berminat dahulu, Madam buat yang senang dulu. Dia tukar kemudian. Kita panggil, kalau cerita apa-apa, hero akan menang kemudian walaupun penuh seksaan dalam hidup dia. Ending mesti dia menang. Kalau cerita Hindustan, hero mesti menang juga. Macam mana? Yang B, okey tak? Pendapat kawan kita tu betul. Okay, dari segi kita nak buat graf tu, nak dalam keadaan radian ke ataupun dalam keadaan sudut. Cuma Madam sekarang ni dalam proses memujuk pelajar, yang dia dah set dekat mind dia, tajuk trigo ni susah. Jadi Madam kena pujuk dulu. Once dia dah yakin, benda ni boleh buat dengan mudah, nanti bolehlah dia tukar sikit-sikit. Kita push pelajar sikit-sikit, biar dia tak terasa, sebenarnya Madam ni push dia, biar dia tak terasa. Okay. Dan dari segi pemakahan, memang Madam minta maaf sangat-sangat. Madam memang bukan pemeriksa SPM. Madam tak pernah marking SPM. Tapi Madam ada guideline dekat sini, guideline ada. Cuma bila dalam keadaan pi tu, Madam rasa tidak selesa semasa mengira. Okay, tidak selesa. Dan kalau awak tengok skema jawapan, dia buat dari kanan ke kiri, tapi Madam tadi kiri ke kanan. Dia ikut masing-masing punya style. Tapi dua-dua betul. Okay, dua-dua betul. Orang yang buat skema ni betul, Madam pun betul. Okay, baik. Skema 2021 ada dalam ni juga. Syukran. Dalam ni semua skema ada. Semua skema ada ni. Okay? Semua ada dalam ni. So skema ni Madam letak dalam deskriptif tu ada, dalam drive tu ada. Semua ada. Madam tak skip satu pun. Semua ada tak skip. Cuma lately ni latihan yang ujung-ujung ni Madam snack gambar. Apa yang Madam buat, Madam snack gambar supaya pelajar boleh study dulu. Okay, semua ada. Dalam ni kiranya ada 8 set jawapan. Sebab buku ni ada 4 kertas 1, 4 kertas 2. So ada 8. Semua ada kat sini. Page-nya saya rasa 70 page. Sebab itu buku ni tidak disertakan dengan skema jawapan. Skema saja 70 muka surat. Soalan saya tak pasti. Tapi bukunya nipis je. Okay? Tak apa. Boleh tanya. Kita berkongsi sebab Madam pun ada kurang juga. Okay? Sebab Madam tak pernah mengajar sekolah. So itu kekurangan ni lah. Cuma semangat saya tinggi. Nak menolong pelajar supaya boleh masuk. At least matrikulasi lah. Boleh masuk matrikulasi. Sebab kalau pelajar tak skor MAT, nanti saya dah tak ada pelajar dekat matrik. Okay, saya tak ada pelajar. Adalah juga untuk pelajar account, tak apa dia tak ada MAT. Pelajar sains, you nak ambil medik, mesti ada MAT lah. Okay, dah selesai iaitu Madam nak buat soalan C. Dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian. Kita tengok soalan tu kita jadi takut. Kita relax sekejap. Tengok soalan tu betul-betul. Kita relax. Kita bagi pen merah. 3 pi kurungan 1 tolak tangent kuasa 2x sama dengan x darab 1 tambah tangent kuasa 2x. So kita tengok balik soalan tadi. Soalan tadi 1 tolak berada di atas. 1 tolak berada di atas. Maksudnya yang ini kena kekal di sini. 1 tolak tu kena kekal.
Yang perlu berhijrah adalah 3 pi ni perlu berhijrah. Jadi Madam tinggal 1 tolak tangent kuasa 2x per dengan 1 tambah tangent kuasa 2x sama dengan x per 3 pi. Okey, dah nampak dah? Rupanya yang itu soalan daripada A lagi. Dan kita dah show dah yang tu tadi sebagai apa tadi? Apa tadi? Sebagai yang kita tadi dah show sebagai cos 2x. Yang ini kita dah show yang ini sebagai cos 2x. Ataupun boleh tengok soalan. Yang kita sedang buat yang warna biru ni, sebenarnya kita dah tunjukkan bahawa dia boleh ditulis dalam bentuk yang simple, iaitu cos 2x. Jadi cos 2x yang kita dok kira sebelum ni, dia kata bersamaan dengan x per dengan 3 pi. Okey? Per dengan 3 pi. So saya masukkan nilai tu dalam kalkulator. X per dengan 3 pi. Pi tu saya tukar jadi 3.142. Kemudian awak tekan calculate. Okey, awak tekan calculate. Saya nak masukkan dalam table sebab cos 2x tadi ada table. Ni table cos 2x. Okey, untuk soalan baru tu awak boleh tambah lagi benda kat sini. Awak boleh tambah benda kat sini. Okey, yang ni yang baru. Okey, so ni kalkulator awak tadi. Awak tekan calculate tadi, awak masukkan 0 darjah dulu. So jawapannya adalah 0. Okey, jawapannya adalah 0. So tulis nilai di sini 0. Masukkan yang baru, calculate, masukkan 45 darjah. Awak dapat jawapannya ialah, saya salah kat mana ni? X per, saya ada salah kat mana ni? Y sama dengan, saya masukkan nilai salah ke? X per dengan 3 pi. X per dengan 3 pi kan? 3 pi dalam kalkulator tadi saya masukkan apa? Okey. Okey, tengok kan saya salah masuk nilai ni. Tengok sekali lagi. Sebab macam ni saya terang ni. Sebab sekarang nilai ni nilai degree nilai degree. Jadi dalam kalkulator saya kena masukkan X dengan hujan tu kan. Kelantan hujan lebat sekarang, harap tidak banjir. Okey, X per dengan 3 darab 180 sebab kita punya sudut tu adalah dalam keadaan 45 darjah. Lepas tu awak tekan calculate, masukkan 0 darjah, dapat 0, betul. Calculate, masukkan 45 darjah, awak dapat 1/12 ataupun awak tukar jadi 0.083. Nilai ni. Okay. Calculate, masukkan 90 pula. Okay, awak dapat 1/6, tukar jadi 0.167. 0.167, masukkan sampai habis. Tadi baru 90. Calculate. Sorry hujan lebat kat sini. 135. So awak dapat 0.25. Okay, awak ulang dapat 0.333. 0.417. Okay, Madam tekan yang 360. Kita bagi cepat sikit. Calculate 360. Awak akan dapat jawapannya ialah
Mana pergi kalkulator saya tadi? X per 3180. Calculate, saya masukkan tadi nilai 360. So jawapan awak 2/3 last. Okay, 2/3 last ataupun 0.67. 0.667. Lepas tu adalah nilai lain tu. Okay, nilai lain tu kalau madam boleh tulis kat sini. Sini 0.5. Sini 0.583. Okay, so madam nak tunjuk cara nak lukis. Mula-mula, kalau mula-mula nilai kosong lah. Kosong dekat sini ni kosong. Lepas kosong, 0.8 dia naik sikit. Masa 90 dia naik sikit lagi. Semasa semasa 135, 0.25. Okay, and then dia akan membentuk. Kalau kita lukis pada ketagraf betul-betul ataupun kita congak betul-betul, dia jadi beberapa nilai. Saya ambil tadi 2 pi, 0.67. Kat sini kat situ contoh. Awak boleh sambung ni. Titik awak. Cuma graf kita tidak berapa comel kan? Okay, gitu. Bila awak lukis ni, contohnya awak lukis titik ni. Okay. Awak akan dapati dia akan bertembung di sini. Dia akan bertembung di sini. Di sini, di sini. So dia tanya berapa titik yang bertembung. So jawapannya ialah 4 titik. Okay, dia bertemu pada 4 titik. Madam ajar sekali lagi cara nak tekan kalkulator. Oleh kerana nilai madam tadi dalam darjah. Kemudian proses pengiraan kita tadi adalah begini. Cos 2x tu dalam keadaan X per 3 pi. So, madam akan declare pi itu juga dalam degree. Kita akan masukkan X dahulu. Kemudian kita buat per 3. Pi itu madam tukar kepada darjah kerana nilai X juga dah berada dalam keadaan darjah. Lepas tu bila kita tekan calculate, kita bebas nak masukkan nombor-nombor berapa. Contohnya kalau pelajar nak cepat, pelajar masukkan 0. Terus dapat nilai pertama. Kalau nak cepat lagi, masukkan terus 360. Terus dapat 2/3. Kerana apabila kita ada 2 titik, terus kita boleh buat garisan. Okey, kalau kita rujuk kepada skema dia ni. Okey, ni. Maksud madam tadi ialah kita ada nombor 0. Kita buat dulu nombor 0. Dan semasa 360 tadi kat sini. Ambil pembaris garis. Lepas tu daripada garisan yang awak buat tu, awak cari. Dekat mana dia ada pintasan pada lengkung yang awak lukis. So kalau madam ambil gambar rajah yang ini. So madam dapati kat sini 1, 2, 3, 4. So sebab soalan tanya dekat ada berapa ada berapa. So bilangan penyelesaian adalah 4. Dia mudah. Kalau nak cepat kira hujung ke hujung. Sebab soalan tak suruh kira banyak pun sebenarnya. Sebab apa madam cukup yakin? Sebab dia memang bagi tahu dalam soalan bahawa dia memang bocorkan dalam soalan. Dia kata dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan garis lurus memadai kita ada 2 titik. Daripada 2 titik kita hubungkan dia dengan pembaris. Dan daripada situ kita akan dapati ada beberapa titik yang dilaluinya. Itu pendapat madam tadilah untuk melukis graf tadi. Okey, madam buka kepada soalan. Sebenarnya soalan dah habis. Okay, nombor 1 dah, 1A dah. Nombor 9A dah, 9B pun ya, 9C pun ya. Cuma nak jawab soalan ni, dia kena banyak, kena fikir luar kotak sedikit.
Okey. Cuma kalau pelajar, kalau setengah sekolah kan dia kata, ni tangent tak payahlah, bukan reti pun. Tak boleh, tak boleh. Kadang-kadang bagi cikgu benda ni susah. Kadang-kadang pelajar tu dia lebih genius. Dia nampak. Jadi kita kena bagi peluang dekat pelajar lah biar dia sebab benda ni boleh fikir. Saya rasa pelajar boleh lah yang ini. Awak bayang Madam dah tinggal benda trigo ni, Madam dah tinggal sejak tahun 2002. Last Madam convo ambil engineering yang ini. Lepas tu Madam tak ajar dah. Di matrikulasi Madam ajar matematik perakaunan. Dah tak ada dah benda ni. Madam tak ajar. Tapi bila Madam baca balik soalan, Madam boleh je ingat balik. 20 tahun dah lepas. Yang lalu, 20 tahun yang lalu Madam boleh ingat lagi. Sebab benda ni senang. Okay. So kat mana rasa tak boleh? Sebab kita hanya akan bincang satu soalan. Sebab nombor 10 dia ambil masa yang lama. Kalau ada ketagraf besok, sediakan ketagraf lah. Media nak ajar plot graph ni. Okay, besok kita guna graph. Okay, kat mana rasa tak okay? Ataupun rasa lagi stres ni? Mana rasa tak okay? Sila-sila. Sila tanya. Jangan risau, Medan tak rekod. Yang awak tanya, Medan tak rekod. Boleh? Okey, video semalam dah ada. Awak ikut tarikh je semalam 9 hari bulan. Media dah mula tulis dia punya penerangan sedikit supaya bila awak nanti boleh faham, boleh mudah tengok. Macam tu.